kuasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah. Selamat Hari Rabu kesemuanya 13 September 2023 bersamaan dengan 27 Safar 1445 Hijri. Apa khabar semua? Diharapkan dalam keadaan yang baik, sihat, ceria selalu seperti biasa setiap hari. Saban hari kita berjumpa tepat jam 6.30 pagi untuk Assalamualaikum semua pagi ini. Dan pagi ini yang bersama-sama dengan kita yang akan bercakap seringkali setiap minggu kita berjumpa, kita bercakap tentang satu figura, satu ikon yang cukup luar biasa yang memang akan menjadi ikutan kita selama-lamanya, subhanallah. Tentunya kita nak bercakap tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insya-Allah bersama dengan kita ikon peyatim, tak lain tak bukan, saya perkenalkan kepada anda yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Masya Allah, sihat seadanya. Walaupun baru baik demam, Alhamdulillah. ada sedikit lagi sakit baki itu, insya-Allah kita doakan. Moga-moga semua diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Baiklah, pagi ini kita nak bercakap tentang jenis pakaian yang seringkali dipakai oleh Rasulullah. Apakah kegemaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bercakap tentang bab pakaian, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih kepada Farah, terima kasih kepada semua penonton yang setia di awal pagi untuk bersama-sama kita. Dan istimewanya kita pada pagi ini kita meneruskan siri perbincangan kita berkenaan dengan sosok tubuh manusia yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yang kehebatannya bukan disebut oleh manusia sahaja, tetapi diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah uswah hasanah, contoh yang terbaik ataupun teladan yang terbaik. Pada pagi ini kita cuba berbicara berkenaan dengan pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita sebut pakaian ni, semua orang ada cita rasa untuk berpakaian, fashion dan sebagainya. Maka kalau kita lihat daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian, Nabi pun begitu juga.
Nabi mempunyai cita rasa, Nabi mempunyai minat kepada pakaian-pakaian yang tertentu. Antaranya ialah seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Nabi SAW itu antaranya Ummu Salamah menceritakan kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah SAW al-qamis. Kata Ummu Salamah adalah pakaian yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW ialah al-qamis. Al-qamis tu kalau terjemahan kita ada terjemah gamis, ada terjemah jubah, ada terjemah kurta. Maksudnya pakaian yang labuh, kemudian ada poket dan dia di bawah paras bawah pada betis. Okey. Jadi mungkin kurta, mungkin jubah, mungkin gamis, mungkin perkataan-perkataan seperti itu yang kita gambarkan, yang kita boleh gambarkan itu di antara yang Nabi SAW suka. Kerana sebenarnya bila kita melihat Al-Quran, berpakaian ini sebenarnya ada dua matlamat. Itu yang dapat kita fahami melalui firman Allah, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Allah Ta'ala sebut, wahai anak Adam telah diturunkan kepada kamu libasa. Libasa pakaianlah. Tujuan pertama ialah yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kamu. Baik. Yang kedua ialah warisha. Risha ni dia lebih kepada fashion, lebih kepada kecantikan, lebih kepada penambahan. Maksudnya di sini Allah Ta'ala iktiraf bahawa manusia ni pakai pakaian ada dua matlamat lah. Pertama untuk tutup aurat. Tapi kalau tutup aurat semua pakaian basic semua dah. Tapi tak berlaku begitu. Yang kedua Quran kata warisha, iaitu dalam bentuk perhiasan. Dan ini diperakui oleh Nabi SAW. Itu yang kita sebut Nabi pakai gamis. Dan juga Nabi SAW pakai kain daripada al-hibarah. Ini istilah-istilah agak asing kepada kita, tapi tak apa, kita cuba fahami. InsyaAllah. Ya. Hibarah ni ialah sejenis kain daripada Yaman yang diperbuat daripada kapas. Dalam rujukan yang saya cari, yang saya baca, ada beberapa pandangan tentang hibarah ini. Hibarah ni dia kain yang ada sedikit corak. Ada yang sebut dia kain tu ada sedikit petak. Maksudnya bukan kain kosong begitu. Maknanya ada sesuatu warna yang ada dalam kain tersebut. Ini yang dapat kita faham daripada hibarah. Dan Nabi SAW juga pakai pakaian daripada qitri. Maksudnya ialah kain yang daripada Yaman juga yang Nabi buat selendang. Dan satu lagi fakta yang ada ketika Nabi SAW berpakaian, pernah Nabi SAW pakai jubah Rumawi yang lengan dia sempit. Apa yang dapat kita faham daripada berapa bentuk pakaian ini? Maksudnya ada kepelbagaian pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak fokus, Nabi tidak tumpu kepada pakaian tertentu saja, tetapi Nabi pelbagaikan bentuk pakaian, warna dan sebagainya untuk gambarkan bahawa ini di antara yang apa saya sebutkan tadi, pilihan yang ada kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita bicara tentang warna yang dipakai oleh Nabi SAW pun, warna itu berbeza-beza. Dan kita kena terima satu hakikat, waktu zaman Nabi itu, lebih daripada 1400 tahun dahulu, warna bukan macam sekarang. Okey. Sekarang nak warna apa, Farah? Semua ada. Tak, semua ada. Nak design apa, semua ada. Tapi zaman Nabi ni dia terhad, dia lebih kepada warna tumbuhan itu. Itu yang ada warna hitam, warna putih, warna hijau, warna merah. Dan dalam bacaan saya, tak semua yang kita faham dia sebut merah, bukanlah merah macam sekarang. Sebab zaman dahulu dia bukan macam zaman sekarang. Dia terhad warna. Tapi dalam terhadnya warna itu, Nabi memilih pelbagai warna untuk menggambarkan kepada kita bahawa
itu adalah kesukaan kita. Okey. Itu adalah pilihan kita. Tak ada masalah pun. Selagi kita kata menutup aurat dengan sempurna, kita menjaga kita punya cara kita berjalan, lenggok kita berjalan, dan bila kita berpakaian itu bukan dalam keadaan untuk takabur, untuk sombong, untuk bermegah, untuk menunjukkan kita ni lebih daripada orang lain dan sebagainya. Itu tidak, selagi kita menjaga adab-adab seperti itu, maka itu tidak menjadi halangan kepada kita untuk memilih apa bentuk pakaian. Bahasa mudahnya, sebenarnya Nabi SAW memberi pilihan kepada kita. Fashion yang kita suka, syarat tadi jugalah. Selagi syarat-syarat itu menepati syarak dan bukan perkara yang boleh membawa kepada kesombongan. Masya Allah. Secara ringkasnya Ustaz, boleh tak kita terperincikan sikit warna apa yang seringkali dipakai ataupun menjadi kegemaran tu? Baik, kalau kita selalu, kalau kita waktu kita kecil dahulu, selalu kita dengar bahawa Nabi ini kalau memilih pakaiannya hanya warna putih umpamanya. Okey, putih. Betul dan benar bahawa Nabi SAW pun sendiri sebut albisu min thiyabikum albayat fa innaha khairu thiyabikum. Kata Nabi, pakailah pakaian kamu itu yang berwarna putih. Kerana itu adalah sebaik-baik pakaian kepada kamu. Dan yang kedua, mungkin warna hijau yang kita sebutkan tadi, dan juga warna hitam, warna merah. Dan sekali lagi saya ulang, warna pada ketika itu adalah terhad, tidak banyak macam sekarang. Baiklah, kita akan berehat seketika. InsyaAllah kembali selepas ini kita nak tahu dengan pakaian yang kita dah tahu dah. Pakaian kegemaran Rasulullah SAW. Kita nak tahu adakah ia dituntut untuk kita memakai sama seperti Rasulullah SAW. Selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masya Allah, masih lagi dalam Assalamualaikum Subuh di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah ramai sekali yang memberikan emoji love berbentuk orang kata heart shape tu dalam warna ungu pagi ini. Alhamdulillah. Ada juga yang katakan Ustaz cantik baju kemeja Ustaz pagi ini, Masya Allah. Dan ada juga yang katakan Masya Allah, Kanda Azizul Kamis mengatakan share guys agar kita semua kenal pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah pagi ini. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan lagi pagi ini, nak tahu tentang adakah kita dituntut memakai seperti mana baginda Rasul kita pakai. Terima kasih kepada Farah, terima kasih kepada semua penonton. Sebenarnya bila kita bercakap tentang sunnah, sunnah ni dia ada dua. Yang pertama sunnah yang namanya sunnah tashri'iyah,
Yang kedua ialah sunnah ghairu tasyri'iyah. Yang pertama kita kena kenal perkataan sunnah. Sunnah ini adalah apa sahaja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, cakap Nabi, perbuatan Nabi, kita kata iqrar, persetujuan Nabi. Itu semua adalah sesuatu yang datang daripada Nabi dan ia dibentukkan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Cuma sebentar tadi saya katakan bahawa sunnah ni dia ada bentuk tasyri'iyah. Tasyri'iyah ni sunnah tu dia sumber hukum, sumber syariat. Dia lebih kepada umpamanya suruhan, larangan Nabi SAW, itu sunnah yang berbentuk syariat yang wajib kita patuh. Contoh mudahlah, kita solat. Kita solat ni bukan kerana pandai-pandai kita solat, kita reka, tak. Dia datang daripada Nabi. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi kita follow, itu kita kata sunnah yang jadi hukum syarak. Ataupun ketika orang melakukan ibadat haji. Kenapa orang buat ibadat haji cara macam mana ni? Sunnah mana ni? Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada saya ni tentang ibadat haji kamu. Itu sunnah tasyri'iyah. Dia jadi sumber hukum, mesti kita ikut. Apa yang disuruh wajib buat, apa yang dilarang oleh Nabi wajib kita tinggal. Tapi yang kedua ialah sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah tapi dia tak menjadi sumber syarak, sumber syariah. Umpamanya kita kata pilihan pakaian Nabi, pilihan makanan Nabi. Itu bukan menjadi suatu kemestian kepada kita untuk kita mengikutinya. Maksudnya umpamanya kita tak boleh kata orang tak pakai jubah, dia pakai baju Melayu, pakai samping, oh kita kata awak tak ikut sunnah Nabi SAW. Awak tak pakai jubah. Sebenarnya orang itu juga sebenarnya pada masa yang sama dia ikut sunnah Nabi berpakaian. Sunnah apa? Sunnah kerana dia menutup aurat dengan sempurna. Masya Allah. Ataupun mungkin baju yang dipilih itu warna tertentu. Walau bagaimanapun kita kena sebut secara jelas di sini bahawa insya-Allah mudah-mudahan kalau kita berpakaian seperti mana Nabi berpakaian tadi, walaupun kita kata itu fashion pada zaman itu, orang lain pun pakai begitu, tapi kalau kita buat itu Farah berdasarkan kerana hubbur Rasul, kerana kecintaan kita kepada Nabi SAW, mudah-mudahan ada ganjarannya di sisi Allah. Sebab cara kita ittiba', cara kita ikut Nabi ni, kita buat tu kerana ya Allah, aku buat ni sebab aku nak ambil apa yang pernah Nabi buat, apa yang pernah Nabi pakai. Tetapi pada masa yang sama, janganlah kita titik beratkan soal-soal itu saja yang bukan sunnah tasyri'iyah. Kita meninggalkan perkara yang lebih banyak, yang lebih besar, yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Bahasa mudahnya begini, Nabi ni dia seorang Rasul, seorang Nabi, tapi dia manusia biasa juga pada satu masa yang Nabi ada kesukaan kepada pakaian tertentu, fashion tertentu, makanan tertentu. Dan ini sebenarnya memberi pilihan kepada kita umat ini untuk kita berpakaian apa yang kita suka. Sebab tempat berbeza-beza. Betul, Ustaz. Negara Arab, negara Eropah, cuma cuaca dan sebagainya semua ada peranan. Kita tak boleh buat keadaan yang bahaya, kita pakai jubah yang nipis dalam keadaan sejuk, itu bukan sunnah dah, itu menjadi mudarat kepada kita. Maka sudah tentulah kita akan nampak di sini hebatnya Islam ini memberi pilihan kepada kita untuk berpakaian, untuk berfashion selagi mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Masya Allah. Tahniah dan syabas kepada yang berjaya ikut sunnah. Dan kita pun jangan cepat belatah, jangan cepat judge juga Ustaz kan? Betul, betul. Asalkan Ustaz kata tadi dalam menutup aurat tu pun dah alhamdulillah, syukur banyak. Baiklah, pagi ini jom sama-sama kita nak tahu perkembangan terkini berkenaan dengan peyatim dan juga kempen APIA. Apakah yang boleh kami sumbangkan di sini Ustaz untuk sama-sama kami memberikan sesuatu yang bermakna untuk anak-anak yatim ini meneruskan lagi pengajian dan kehidupan mereka Ustaz? Mungkin sebahagian penonton sudah sedar tentang kempen kita ini, iaitu Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Kita bercita-cita
untuk menubuhkan Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN. Okey. Maksudnya kita akan wujudkan kita kata kompleks kita ini di Dungun Terengganu untuk kita menempatkan anak-anak yatim kita yang bukan dari Malaysia sahaja, yang datang daripada negara ASEAN, anak-anak yatim yang memerlukan dokongan kita. Sebut dokongan ni dia bukan mesti makan minum saja. Dokongan ni kita nampak antara yang terpenting sekarang yang boleh mengubah kehidupan anak-anak yatim kita ialah melalui pendidikan. Betul Ustaz. Melalui pendidikan. Jadi pendidikan ini satu langkah ampuh untuk membantu anak-anak kita supaya mereka menjadi insan yang berguna. Dan insya-Allah pada Januari ini, sebelum APIA ini ditubuhkan, bangunan ini dibangunkan, kompleks ini dibangunkan, kita akan menggunakan bangunan sementara, Farah, untuk kita tempatkan anak-anak yatim kita ini untuk mulakan proses pendidikan di Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim Malaysia. Dan kita sangat mengharapkan dokongan, sokongan daripada sahabat-sahabat kita, kerana projek ini sebenarnya projek bersama. Projek membangunkan pusat pendidikan yang di dalamnya ada masjid untuk dimakmurkan. Maksudnya ini kompleks yang lengkap. Dan kita bila kita buat infak, kita bersedekah ni, kita teringat kepada apa yang selalu kita sebut, bahawa kita nak dapat kedudukan yang hampir dengan Nabi SAW. Macam kita bicara hari ni lah. Kita berpakaian ikut sunnah, apa semua ni. Tujuan dia, matlamat dia sebab kita nak dekat dengan Nabi. Dan cara mendekati Rasulullah ialah berbuat baik kepada anak yatim. Itu semua orang tahu. Hadis yang masyhur, hadis yang sahih, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya, kata Nabi, dan juga kafilul yatim, yang menjaga anak-anak yatim, kedudukannya begini. Maksudnya dekat dengan Rasulullah SAW. Kafil maksud dia penjaga. Cara jaga tu pelbagai. Beri makan, beri minum, beri tempat tinggal, beri pendidikan. Alhamdulillah, di APIA ni semua ada. Pakej ni ada. Beri makan pun ada pada anak yatim, beri minum pun ada, beri tempat tinggal pun ada, beri pendidikan pun apa. Maksudnya apa saja yang berkaitan dengan pembelaan anak-anak yatim, insya-Allah kita usahakan sesungguh-sungguhnya di APIA. Dan sudah tentu dalam suasana pagi yang masih awal ni, Farah ni, yang sebahagian kita bersiap sedia untuk pergi bekerja dan sebagainya, apa kiranya pada saat ini, pada waktu ini, sebelum kita keluar kerja, sebelum kita buat kerja rumah pada pagi ini, kita infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, kita infak untuk kebangkitan. Saya gunakan kebangkitan anak-anak yatim, dan kita boleh menyumbang seperti nombor akaun yang tertera di kaca TV anda. Dan ingat satu perkara, bila kita infak bukan jumlahnya. Oh, saya mana ada 500 pagi-pagi ni, mana ada 1000, 2000. Sebenarnya infak ini ialah mengikut kemampuan kita. Betul, Ustaz. Yang penting kita infak, kita ikhlas, kita serahkan urusan infak itu. Cara Allah nak balas, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sudah ada jaminan dalam banyak ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, bahawa orang yang infak ini akan diberi kebaikan, keberkatan hidup di dunia ni lagi, Farah, sebelum kita berpindah ke alam akhirat. Betul, Ustaz. Ayo kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Akaun bank kita di dunia ni hanyalah sementara, akaun kita di akhirat sana untuk selama-lamanya, insya-Allah. Baiklah Ustaz, pagi ini ramai yang bertanyakan tentang ada tak doa. Kita nak masuk balik kepada topik kita, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya di ruangan komen berkenaan ada tak doa yang di ucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyarungkan pakaian, juga kesimpulan kita seterusnya pagi ini, Ustaz. Silakan. Baik, sebenarnya bila kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua
perkara yang dibuat oleh Nabi SAW itu ada sunnahnya, ada doanya. Cuma dalam waktu yang singkat ini yang boleh kita sebut ialah Nabi SAW apabila memulakan sesuatu perkara ataupun buat suatu perkara, Nabi SAW baca basmalah ataupun boleh membaca doa yang tertera di kaca TV kita. Tapi ialah kadang-kadang nak hafal tiba-tiba ni bukan satu benda yang mudah. Cuma kita kena ingat setiap perkara kalau kita tak mulakan dengan bismillah, kata Nabi, fahuwa aqta, maka ia terputus. Terputus daripada rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cuba usaha kita baiki diri kita dengan setiap perkara yang kita buat dengan kita baca basmalah ataupun doa tadi. Mudah-mudahan ini cara di antara cara untuk kita hidup kita ni sentiasa ada pergantungan dengan Allah, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, jutaan terima kasih yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon penyatim tidak asing lagi yang seringkali bersama kami. Terima kasih Ustaz Kembali, atas Farah, perkongsian ilmu pagi ini, dan insya-Allah tugas kita di Facebook TV Al-Hijrah, rakan-rakan sahabat-sahabat semua yang menonton kita di kaca TV juga, kita share, kita kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain berkenaan dengan pakaian kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang perkembangan terkini APIA juga. Sama-sama kita share, kongsikan yang baik-baik pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik juga malaikat doakan untuk kita juga. Amin, insya-Allah. Kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.